Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini kita nak bincang mengenai tajuk SQL. Tajuk SQL ini merupakan tajuk yang setiap tahun boleh dikatakan wajib keluar di dalam soalan SPM Kertas 1. Dan sebenarnya tajuk ni kamu dah buat semasa Kertas 2. Maksudnya kamu dah gunakan SQL ni semasa kamu buat kamu punya sistem. Kamu buat kamu projek kamu. So, kamu dah gunakan sama ada kamu sedar ataupun tidak. Okey, tak apa. So, hari ni kita nak belajar mengenai SQL. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Okey? Semoga video ini dapat membantu kamu. Okey, baik. Kita tengok. Yang pertama sekali, kita pergi kepada asas kepada SQL. Okey? Asas kepada SQL. SQL ni terbahagi kepada 3 jenis bahasa. Okey? So, pertama sekali adalah bahasa takrifan data. Bahasa takrifan data iaitu ataupun dipanggil dengan Data Definition Language, DDL. Okey? DDL ni digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk memanipulasi ataupun menguruskan struktur pangkalan data. Ingat, DDL digunakan untuk mengawal ataupun memanipulasi ataupun menguruskan struktur pangkalan data. Yang kedua adalah bahasa pengolahan data, iaitu Data Manipulation Language. So, Data Manipulation Language ni kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk masukkan data, update data, ubah data ataupun padam data ataupun select data, pilih data. Kemudian yang ketiga bahasanya adalah bahasa kawalan data ataupun DCL, Data Control Language. Data Control Language ni digunakan untuk apa? Untuk mengawal capaian pengguna. Okey, baik. Kita tengok satu demi satu. Kita tengok sedikit analogi dia lah. Okey, untuk DDL, apakah itu DDL ni? DDL ni kita nak menguruskan struktur pangkalan data. Maksudnya kita nak create database, kita nak buat jadual. So, dia just jadual saja, tidak ada apa-apa data. Okey, kita nak ubah nama medan ni. Okey, kita nak tukar saiz data dia, kita nak jadikan primary key dan sebagainya. Kita nak buang medan ni. So, semua everything itu melibatkan data, bahasa takrifan data. Manakala yang membezakan di antara bahasa takrifan data dengan bahasa pengolahan data, saya gunakan ringkasan DDL dan DML ni adalah DDL ni dia lebih kepada struktur. Manakala DML, bahasa pengolahan data, ianya melibatkan data-data yang kita nak masukkan ke dalam jadual tersebut. Yang data-data ni kita kena gunakan DML. Insert, update, delete dan juga select. So, berkaitan dengan data, kita pakai yang itu. Kalau berkaitan dengan struktur pangkalan data, kita pakai yang ini. Okey, baik. Yang ketiga, bahasa kawalan data, DCL. Apa itu bahasa kawalan data? Bahasa kawalan data ni dia nak kawal capaian daripada pengguna. So, kalau kita grant, dia ada dua saja, grant dengan revoke. Kalau kita grant, bermaksud ke semua pengguna boleh membuka jadual tersebut. Okey, ataupun pangkalan data tersebut. Okey, itu grant. Grant kita bagi dia kebenaran untuk buka. Manakala kalau kita revoke dia, bermaksud pengguna tersebut tak boleh lagi akses pangkalan data tersebut. Tak boleh lagi nak buka pangkalan data tersebut. So, itu sedikit perbezaan di antara DDL, DML dan juga DCL. Okey, baik. Kita teruskan kepada hari ini. Yang kita nak fokuskan adalah bahasa takrifan data. So, kita terus pergi kepada soalan. So, jangan lupa. Okey, sebelum saya terlupa. Soalan yang kita bincangkan pada video tutorial kali ini, kamu boleh download. Ini modul yang saya dah buat. Saya dah sharekan dia punya link dia tu pada description. So, kamu boleh download dulu soalan-soalan ni. So, okey, so boleh download dulu modul ni. Percuma gunakanlah tanpa was-was. Okey, so dapatkan modul tu di link. So, then kamu boleh tengok sambil berbincang, sambil kamu boleh tulis jawapan dia lah. Okey, baik. So, seterusnya kita pergi kepada soalan yang pertama.
Okey, berikut merupakan pangkalan data aset sekolah yang menyimpan rekod-rekod berkenaan peminjaman peralatan sukan. Dia kata apa? Apakah data maklumat yang dia bagi dekat kita? Dia bagi nama pangkalan data dekat kita, aset sekolah. So, apa lagi yang dia bagi? Dia ada 3 jadual. Jadual guru, jadual barang dan juga jadual peminjam. Soalan dia kata apa? Berdasarkan jadual di atas, tuliskan arahan SQL untuk mencipta pangkalan data. Okey. Arahan untuk mencipta pangkalan data sangatlah mudah. Okey, iaitu create database, kemudian nama database kita. So, jadi untuk menjawab soalan ini, apakah jawapan yang perlu kita tulis? So, create database. So, apa nama database kita? Aset sekolah. So, asset underscore sekolah. Selesai. Dapat 2 markah. Okey? Dapat 2 markah. Tapi saja soalan macam ni 1 markah sajalah dalam SPM. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok pula. Kita step seterusnya. Selepas kita dah buat pangkalan data, kita nak bina jadual. Okey. So, sebelum kita bina jadual, ini adalah struktur asas arahan SQL untuk membina jadual. So, mesti bermula dengan create table, nama jadual. Then, nama medan, jenis data dan juga size. Okey. Kemudian, barulah kita isytiharkan primary key dan kita isytiharkan foreign key, kunci asing. Tapi sebelum kita nak pergi jam kepada benda ni, kita kena kenal dulu dengan jenis-jenis data yang ada dalam MySQL. Okey, baik. So, first kali, data yang paling common, yang paling biasa sekali adalah varchar. Varchar ni digunakan untuk apa? Untuk aksara. Aksara tu apa? Aksara boleh jadi huruf, boleh jadi simbol, boleh jadi nombor. Okey, contohnya nama. Nama kita akan gunakan jenis data varchar. Okey, apa lain? Huruf nombor. Nombor, apa perbezaan nombor yang di atas ni dengan nombor integer? Jenis data integer, dia juga menyimpan data nombor. Float dan juga double juga menyimpan jenis data nombor. So, apa perbezaan di antara ketiga-tiga ni? Nombor dalam varchar selalunya nombor yang tak terlibat dengan pengiraan. Apakah nombor yang tak terlibat dengan pengiraan ni? So, banyak nombor yang tak terlibat dengan pengiraan. Contohnya, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan sebagainya. Okey? So, itu antara nombor-nombor yang tak terlibat dengan pengiraan. So, selalunya kalau nombor-nombor yang macam ini, kita akan gunakan varchar. Tetapi, kalau nombor-nombor yang terlibat dengan pengiraan, kita tak boleh gunakan varchar. Okey? So, kalau nombor yang melibatkan pengiraan, kita gunakan 2 yang bawah ni. Sama ada integer bagi nombor bulat, ataupun float ataupun double untuk nombor perpuluhan. Okey. Kemudian date dengan time ni untuk tarikh dan juga masa. Okey, baik. Saya nak kita pergi pula kepada size data. Size data ni, contoh kalau kita buat varchar nama varchar 12. Okey, sorry, 12 banyak sangat. Kita buat 4. So, 4, apa maksud size data 4? Dia akan sediakan 4 tempat kosong. So, nama saya lepaslah Amir. Okey, lepas. Alhamdulillah, lepas. 4 pun dah lepas. Andai kata nama yang panjang, namanya contohnya Leman. L-E-M-A-N. Jadi, kalau dia lebih daripada 4, data yang masuk adalah setakat 4 sahaja. Okey, data yang masuk setakat 4 sahaja. Jadi, lema sajalah. Leman N itu akan hilang. Okey, kemudian jenis data bagi INT tu tak ada masalah. Okey, kamu boleh letak pun boleh, tak letak pun boleh. Okey, kemudian yang saya nak terangkan mengenai double. Double ni special. Contoh, kita ambil harga. Kita isiakan harga sama dengan, double. Okey, dia
Size data bagi double dia special. Contoh harga dia RM973.25. So, apa kita nak tulis dekat size data ni? Size data ni kita nak tulis, kita kena kira ada berapa digit. 1, 2, 3, 4, 5. Semua sekali ada 5 digit. Koma, ada berapa titik perpuluhan? 2. So, 5,2. Okey, so itu untuk size data bagi double. Float pun sama juga macam ni. So, bagi date dan juga time, dia tak ada size data. Okey, jom kita cuba buat cipta jadual barang. Okey, kita cuba jawab soalan ni, mencipta jadual barang. So, bila kita nak cipta jadual barang ni, kita tengok dulu mana jadual barang. Okey, ini adalah jadual barang. Okey, kita dah nampak jadual barang. Then, apa yang kita nak kena buat? First kali, tengok dia punya KP. Ada tak KP dia? Yes, ada. Ada KP dia. Second, apa yang kita nak kena buat? Tengok kepada kunci asing. Ada tak kunci asing? Kunci asing tak ada. Okey, pergi kepada step yang ketiga, tandakan jenis data. Ini kita kena buat sebelum kita mula menulis arahan mencipta jadual. Ini kita cek 3 benda ni dulu. Okey, apa jenis data bagi ID barang? Kita boleh gunakan varchar. Sebab apa? Dia gabungan huruf dan juga nombor. Kemudian size data ada berapa dekat sini? 1, 2, 3. So, kita boleh gunakan 3. Boleh tak nak gunakan 13? Boleh. Tak ada siapa nak marah. Nak guna 23 pun boleh. Tapi jangan kurang daripada 3. Okey, kemudian nama barang. Of course, nama barang kita kena gunakan varchar. So, takkan nak kira satu-satu ni. Letaklah berapa pun, 30 pun tak ada masalah. Okey, kemudian harga seunit. Harga kita tengok dekat sini, dia adalah nombor. Nombor yang melibatkan pengiraan. Bila melibatkan pengiraan, sama ada nombor bulat ataupun nombor pecahan. So, nombor perpuluhan. So, dekat sini nombor perpuluhan. So, kita kena gunakan double. Double dalam kurungan apa? Ada berapa? Boleh tak kita gunakan 42? Tak boleh gunakan 42 sebab atas ni dia 5. So, kita gunakan 5,2. Okey, then barulah kita mula tulis arahan SQL dia. Okey, ikut sebiji macam panduan yang saya bagi ni. Panduan yang saya bagi ni agak berbeza sedikit dengan buku teks. Kenapa berbeza sedikit dengan buku teks? Sebab, okey, soalan peperiksaan pernah keluar melebihi apa yang diberikan dalam buku teks. Okey, maksudnya soalan keluar, okey, dia orang kata terkeluar daripada buku teks. Salah ke? Tak salah. Okey, tak salah soalan terkeluar daripada buku teks. Sebab apa? Sebab soalan haruslah mengikut DSKP. So, everything pun kita nak cerita, mestilah cerita mengenai apa yang ada di dalam DSKP. Okey, baik. So, kita cipta jadual. So, jom kita cipta jadual. So, macam biasa, tulis balik. Okey, create table. Huruf kecil. Create table. Apa nama jadual kita? Jadual kita nama barang. So, create table barang. Okey, then buka kurungan. Okey, so medan yang pertama. Apa nama medan kita yang pertama? ID barang. So, ID barang. Okey, ID barang. Jenis data dia apa tadi? Varchar. Size dia adalah, kita letak 3. Okey, koma. Then apa lagi? Nama barang. Okey, jenis data dia varchar. Size dia 30. Okey, then apa lagi? Harga seunit. Okey, jenis data dia double dan size dia adalah 5,2. Okey, so seterusnya kita nak buat apa? Nak isytiharkan primary key. Isytiharkan primary key, just type saja primary key. Just tulis saja primary key. Kemudian apa nama medan dia? So, primary key kita adalah ID barang. So, dekat sini kita tulis ID barang. Okey, selesai. So, ingat, soalan yang macam ni, jangan buang markah dia. Soalan yang sangat-sangat mudah.
Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, mencipta jadual guru. Of course, mencipta jadual guru adalah soalan yang senang. Okey, kita create table guru. Saya tak buat explain satu-satu macam tadi ya. Saya terus buat. Okey, so ID guru, varchar contohnya 3, koma, nama guru, varchar saya letakkan 30. Okey, dan declare primary key. Okey, contoh ID guru. Okey, baik. Settle. Untuk soalan yang simple ni, soalan yang senang sangat ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Mencipta jadual peminjam. Okey, soalan ni agak tough. Soalan mencipta jadual peminjam. So, step pertama apa? Tandakan kunci primer. So, kita ada berapa KP? Nampak? Dia ada 3 KP. Dia ada 3 KP. Yang tadi dia just ada 1 KP saja. So, soalan yang mudah. Ini dia ada 3 KP. Yang kedua, kita kena tanda apa? Kita tandakan KA. Manakah KA dia? Nampak ID guru? ID guru di sini. Dia ada hubungan dengan jadual yang ini. So, dia ada KA. Kemudian ID barang. ID barang ada hubungan dengan mana? Dia ada hubungan dengan jadual barang. Okey, so dia ada KA. So, tarikh pinjam? Tarikh pinjam tak ada hubungan dengan mana-mana. Okey, so then langkah ketiga kita nak buat apa? Jenis data. Okey, kita nak kena tentukan jenis data. So, ID guru dan jenis data dia apa? Varchar. Varchar 3. Okey, ID barang sama juga. Varchar 3. So, untuk tarikh pinjam kita gunakan jenis data date. Okey, jom kita buat. Okey, ini database yang special. Pernah keluar dalam SPM 7 markah. Bukan soalan ni lah, soalan yang macam ini. Okey, baik. Kita create table kita. So, macam biasa, create table. Apa nama table dia? Peminjaman. Okey. So, buka yang ini. Then, yang pertama, medan pertama apa? ID guru. Varchar 3. Okey. Then, apa lagi? ID barang. Varchar 3. Then, apa lagi medan dia? Tarikh pinjam date. Jenis datanya. Okey. Then, kita nak declare primary key. Okey. Kita nak declare primary key. Ingat saya ajar teknik primary key declare di bawah. Dalam buku teks, primary key declare dekat atas. So, kita declare primary key, ID guru, koma, ID barang. Bila melibatkan lebih daripada satu primary key, inilah satu-satu cara yang boleh kita gunakan untuk declare primary key. Okey, tarikh pinjam. Okey. Tengok. Untuk soalan yang lain ni, soalan yang ini, kita boleh declare primary key dekat sini. Seperti dalam buku teks. Okey? Sebab apa? Sebab dia hanya melibatkan satu sahaja primary key. Of course, kita boleh declare begini. So, yang ini pun sama. Dia melibatkan satu sahaja primary key. Kita boleh declare dekat sini. Primary key. Kita tak nak declare kat bawah ni pun tak ada masalah. Akan tetapi, kalau ada lebih daripada satu medan yang digunakan untuk menjadi kunci, kita tak boleh declare dekat atas ni. Ini cara yang salah. Primary key. Ini cara yang salah ya. Primary key. So, ini cara yang salah. Okey. Bila lebih daripada satu medan yang digunakan untuk menjadi kunci, so, kita kena declare dekat bawah ni. Okey. Selesai declare primary key. So, sekarang ni kita tengok pula untuk kunci asing. So, macam mana nak declare kunci asing? Okey, jom kita declare kunci asing. Apa kunci asing kita? Kunci asing kita yang pertama adalah ID guru. Nampak? ID guru ni dihubungkan dengan jadual guru. Dalam jadual guru, apa KP dia? ID guru juga. Jadi, kita buat foreign key kita. Kita isytiharkan kunci asing kita. Foreign key dalam kurungan. Apa foreign key kita dekat sini? ID guru. Okey. ID guru.
Okey, ID guru ni dihubungkan dengan jadual mana? Okey, jadual mana dia hubungkan? Dengan jadual guru. Dalam jadual guru, apa dia punya KP dia? Apa dia punya KP dia? ID guru juga. Okey, selesai untuk KA yang pertama. Kunci primer yang pertama. Kita declare untuk yang kedua juga. For range key. Yang kedua, ID barang. Okey, ID barang ni dihubungkan. ID barang ni dihubungkan dengan jadual barang. Okey, dalam jadual barang apa kunci dia? ID barang. Okey, selesai kita punya jawapan. Okey, so untuk soalan yang macam ini, selalunya dalam SPM dia dapat 7 markah. Ingat SPM kalau keluar soalan macam ni 7 markah. Okey, kita pergi ke seterusnya. Mengubah nama medan. Ingat, bila nak ubah suai nama medan, apa yang kita kena buat adalah kita kena gunakan alter. Okey, alter ni digunakan untuk mengubah suai. Alter ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama add. Yang kedua drop. Yang ketiga kita nak ubah suai, kita boleh gunakan change. Ataupun kita boleh gunakan modify. Kita boleh gunakan change ataupun kita boleh gunakan modify. Okey, apa beza? Okey, add ni macam biasalah kita nak tambah medan yang baru. Contoh kita nak tambah satu lagi medan dekat sini. Kita gunakan add lah. Ataupun kalau kita nak buang medan, harga ni, kita gunakan drop. Okey, manakala untuk ubah suai. Bila ubah suai, kita kena pilih sama ada change ataupun modify. Untuk kamu kena ingat beza dia senang saja. Untuk modify, dia cuma boleh ubah suai jenis data dan size data sahaja. Okey, ingat dia cuma boleh ubah suai jenis data dan juga orang kata apa? Okey, minta maaf saya dah tersilap. Okey. Sorry. Sorry naik lori. Saya dah tertukar. Okey, change ni digunakan, change ni digunakan untuk mengubah nama medan. Ini baru betul. Nama medan digunakan untuk mengubah jenis data. Digunakan untuk mengubah size data. Manakala modify ni kita hanya boleh gunakan untuk mengubah jenis data dan juga size data sahaja. Minta maaf lah saya tersilap tadi tu. Okey, ingat change dia boleh ubah ketiga-tiga benda ni. So modify dia cuma boleh ubah 2 benda ni saja. Nama medan kita tak boleh gunakan modify. So sekarang ini kita nak ubah apa? Kita nak ubah nama medan. So bila nak ubah nama medan kita nak guna yang mana? Of course kita akan gunakan change. Jadi apa yang kita nak kena type dekat situ? Alter, table, jadual apa yang kita nak ubah? Jadual barang. Ubah suai jadual barang. Then kita nak ubah apa? Change. Ubah suai apa? Nama barang. Okey, nama medan yang lama diubahkan dengan nama yang baru. Apa nama baru? Nama underscore barang. Kemudian apa jenis data dia? Varchar. Size data dia kita letakkan 30. So itu adalah arahan untuk mengubah nama medan. Ubah nama medan kita kena gunakan change. Okey, ingat perbezaan di antara change dan juga modify. Okey, seterusnya kita nak tambah medan yang baru. So tambah medan yang baru kita nak guna apa? Kita akan gunakan add. Kita tambah medan baru iaitu quantity pada jadual barang. Jadi kita tambah lagi medan baru. Nak tulis apa? Alter dulu. Alter table barang.
Kemudian nak tambah medan, add. Apa nama medan dia? Quantity. Jenis data dia, int. Size data dia, letaklah 3 contohnya. Kalau tak nak letak macam tu pun boleh. Kalau nak letak, letaklah. Okay? So, settle untuk tambah medan yang baru. Simple macam itu sahaja. Okay? Ingat, alter, ubah suai jadual barang, tambah medan, nama medan, kuantiti, jenis data dia dan juga size data dia. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Menambah medan yang baru. Okey, tambah medan baru kita guna apa? Still kita gunakan add. Okey, kita gunakan add iaitu quantity. Tapi kali ini special. Dia selepas medan nama barang. Maksudnya dia nak letak medan quantity tu di tengah-tengah sini. Okey, quantity. Dia nak letak kat situ. Kurang asam betul soalan ni. Okey, kalau yang macam ini, menambah medan baru iaitu quantity, bila kita laksanakan arahan dua ini, satu medan baru akan keluar dekat sini, iaitu medan quantity. Dia akan duduk di hujung. Tapi untuk soalan ini special. Dia nak selit dekat tengah-tengah. So, apa arahan dia? Arahan dia still sama juga. Alter table barang. Okey, alter table barang. Kemudian, add quantity. int 3. Nampak? Dia kata apa? Selepas medan nama barang. So, arahan apa untuk dia duduk dekat tengah-tengah ni? Dia terselit di sini. Arahannya adalah after nama barang. Bila after nama barang ni, dia akan duduk di tengah-tengah sini. Dia akan buat satu medan khas di tengah-tengah sini. Kalau tak ada after, medan yang baru yang muncul, dia akan muncul di hujung jadual. Kalau ada after, dia akan ikut dekat mana yang kita nak. Okey, seterusnya. Soalan yang senang juga. Menghapuskan medan. So, bila hapuskan medan, kita nak guna apa? Kita gunakan drop. Nak hapuskan medan, kita kena gunakan drop. Okey, baik. Jom kita try drop jadual dulu. Drop jadual. Drop medan. Okey, let's say saya buat, kita nak hapuskan medan tarikh pinjam. Kita nak hapuskan jadual medan yang ini. Okey, so kita nak buat apa? Ubah suai. Bagi arahan untuk ubah suai dulu. Alter table. Table apa? Tarikh pinjam. Alter table peminjaman. Okey, kita nak buang jadual. Kita nak buang medan pinjaman. Okey, jadi kita buat drop tarikh pinjam. So, bila kita buat macam ni, apa yang jadi? Tarikh pinjam ini akan hilang. Okey, tarikh pinjam ini akan hilang. Okey, tapi kalau kita buat yang bawah ni, alter table peminjaman. Okey, then kita drop peminjaman. So, apa bezanya yang atas dengan yang bawah? Kalau kita buat drop peminjaman, bermaksud kesemua jadual ini akan hilang. Ini arahan untuk hapuskan jadual. Ini untuk hapuskan medan. Dia ada sedikit perbezaan. Kalau kamu buat drop peminjaman, of course jadual peminjaman akan dihapuskan. Okey, so ada satu lah orang kata apa, bahan lawak yang ada dekat internet. Dia kata jangan letak nama anak drop pelajar. Mana tahu kamu letak nama anak kamu drop pelajar. Okey. Jadi bila cikgu dia key in nama dia dalam sistem dia nanti, dia akan drop jadual pelajar. Contoh itu lawak lah, yang ada lawak ke. Tak apalah. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. So, dah habis dah rupanya. Okey. So, sampai setakat itu saja. Saya cover untuk benda-benda yang perlu kamu tahu mengenai data, bahasa takrifan data ni. Okey, DDL ni. 3 benda yang kamu kena tahu. Create, alter dan juga drop. Okey, so selesai bahagian A. Jumpa lagi pada bahagian B. Yang mana pada bahagian B kita akan cuba untuk bahasa manipulasi data. Kita nak belajar mengenai insert data. Kita nak belajar mengenai update data, delete data dan juga select. Dan kita juga nak belajar mengenai
fungsi aggregate. So, berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.